maha luas, bagaimana dia melihat, mengawasi, mengetahui dan mendengar, dan bagaimana tidak selai daun jatuh tanpa pengetahuan dia. Jadi kita lebih kepada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau anak cucu kita bertanya bagaimana Allah tu maha besar, maha tinggi, maha luas, bagaimana dia mendengar, mengawasi, kita bisa terangkan. Bahagian yang kedua, lebih kepada af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti macam mengapa turunnya tsunami? Million mati, million tewas. Kenapa ada gempa bumi? Kenapa mesti ada leukemia, kanker dan sebagainya? Kenapa ada miskin, kaya? Kenapa mesti ada surga, neraka dan sebagainya? Ini lebih kepada af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahagian kedua. Bahagian pertama tidak boleh menjawab. Bahagian kedua kalau kita faham, insya-Allah kita boleh menjawab. Secara ringkas saya beri penerangan. Kita semua terikat dengan takdir. Gerak-geri kita semua terikat dengan takdir. Syekh Abdul Qadir Jalani berkata tidak ada pilihan. Semua sudah ditakdirkan. Jadi apa perbuatan kita sudah ditakdirkan. Tidak ada kebebasan memilih ataupun free will. Tidak ada. Tapi kebagusan dalam ini, kebaikannya, hidup kita direncanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijaksana, yang maha mengetahui, yang maha perkasa. Jadi kita tidak ada kekhawatiran. Semua yang sudah ditetapkan sebagai takdir kita adalah terbaik kerana dialah Tuhan yang maha bijaksana. Kalau yang ditetapkan tidak baik bagi kita, maka dia tidak boleh jadi Tuhan. Kerana kalau dia Tuhan yang maha bijaksana, semua yang ditetapkan kepada kita adalah yang terbaik. Jadi walaupun perkara itu kita anggap tidak baik, tapi pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebijaksanaan dia tahu itu yang terbaik untuk kita. Jadi semua yang ditakdirkan adalah terbaik kerana dibuat oleh Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Maka tidak ada satu pun dia buat sia-sia. Jadi bagi kita yang sudah berpegang kepada takdir, kepada tali Allah ini, kita rasa selesa, tenteram. Apa juga berlaku, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kerana kita yakin dengan hakul yakin, segala yang dah ditetapkan Allah adalah terbaik. Tidak mungkin tidak baik kerana dia maha bijaksana. Bagi mereka yang tidak mau terima takdir, maka kepada siapa kamu mau meletakkan hidup kamu supaya direncanakan? Tak ada yang lebih bijaksana daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu, kamu tidak akan dapat ketenteraman. Kerana kamu tahu kalau ada kebebasan memilih, yang merencanakan hidup kamu bukanlah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu bukan yang maha mengetahui, maha bijaksana. Justru itu, rencana itu tidak akan berhasil ataupun mantap. Jadi kamu selalu dalam kekhawatiran, tidak ada keamanan. Kerana itu dalam Islam menjadi rukun iman ke-6. Kita terima buruk dan baiknya takdir. Walaupun kita nampak buruk, tapi adalah baik untuk kita. So Allah ada berfirman, ada yang kamu fikir tidak baik, tapi banyak kebaikan dalamnya.
Maka bagi mereka yang berpegang kepada takdir dan menyerah penuh kepada Allah, inilah Islam. Menyerah penuh kepada qada dan qadar Allah. Inilah Islam. Maka kitalah yang dapat rahmat petunjuk Allah SWT, dan kitalah yang belakang hari akan dilindungi Allah kerana kita yakin dengan hakul yakin akan takdir dia. Bagi mereka yang tidak yakin pada takdir dan ingat mereka boleh ubahkan takdir, di sini Rasulullah ada bersabda, siapa berkata mereka boleh mengubahkan takdir, tempat dia di neraka. Rasulullah SAW juga ada bersabda, kalau kamu tidak boleh menerima takdir, maka kamu belum beriman. Dan apa juga sedekah yang kamu beri, Allah akan tolak. Dan Rasulullah SAW berpesan, kalau sesuatu berlaku, jangan berkata, andainya kita buat begini, atau kau buat begini, tidak akan berlaku. Jangan. Katakan ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau kita mengandai-ngandai, kita membuka pintu kepada syaitan menggoda kita. Dan inilah keutamaan orang Islam. Kita berpegang pada takdir dan berserah diri kepada Allah. Kalau sesuatu berlaku, kita berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana kita ada jalan keluar. Jalan keluar. Kita tidak buntu dan kita tidak akan menjadi murung selama-lamanya kalau kita pegang pada takdir. Maka bagi orang-orang kafirun, mereka tidak ada ni takdir. Dalam seperti kita ada rukun iman, satu daripadanya adalah penerimaan takdir. Kaum kafir tak ada. Jadi kebanyakan yang bunuh diri itu, kita tengok di seluruh dunia, kebanyakanlah daripada orang-orang kafir. Kerana tidak ada jalan keluar. Mereka menyalahkan diri mereka, menyalahkan nasib mereka dan sebagainya. Bagi kita apa pun berlaku, walaupun seorang yang kita sayang, kita hilang, kita berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh jadi Allah menyayangi dia lebih daripada aku. Kita ada jalan keluar. Dan kita boleh memaafkan dan melupakan kalau kita pegang takdir. Tapi kalau kita tidak boleh pegang takdir, itu kita tak boleh maafkan dan kita tak boleh lupakan. Dan kalau kita pegang takdir satu taraf lebih tinggi, maka kita dapat hidup dengan keselesaan. Maksudnya, apa pun berlaku, kita tidak mengambil hati atau tidak menjadi marah. Rasa kita tahu semua itu berlaku atas takdir. Seperti tunang kita lari dengan Bangladesh. Lari, dia naik motor dia lari. Ya. Diberi, tunang kau lari dengan Bangladesh, apa kau nak buat? Tak apalah, itu takdir kita, tak ada jodoh, dia nak pergi, apa boleh buat? Kau punya niaga, rumah perniagaan kau terbakar, habis, apa kau nak buat? Ini dah ditakdirkan, apa saya boleh buat? Saya terimalah, syukur apapun Allah lebih mengetahui ada kebaikan dalam sesuatu. You tidak akan marah. You akan memaafkan dan melupakan. Ini lebih tinggi, orang yang taraf tinggi dalam pemegang takdir. Sentiasa dia senyum. Dan itu pasal Rasulullah tidak pernah marah. Tidak pernah lihat dia marah. Sentiasa saja lembut orangnya. Sentiasa ada senyuman di bibir. Kan? Tidak marah. Walaupun
Dia punya hamba sahaya pun tidak dia marah. Rasulullah SAW. Jadi kalau kita bawa takdir ke satu tingkatan lebih tinggi, pendek kata kita tak ada bersimpan hati, kita tidak jadi marah, sakit hati, benci kepada sesiapa. Kita tahu semua perbuatan mereka dan perbuatan kita mengikut takdir kita. Tidak terlepas tak seorang tu dari takdir mereka. Jadi inilah orang-orang yang berpandangan atau berkaliber status tinggi dan mereka hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mesti berjalan ke arah itu. Bukan saja kita menerima takdir, kita juga menerima segala sesuatu dibuat oleh sesiapa juga, walaupun haiwan, pokok ke apa. Kita tahu itu adalah sudah ditakdirkan. Bahasa Rasulullah kata sesuatu yang berlaku, jangan kita mengandai-ngandai. Katakan sudah ditakdirkan. Jadi kalau kita boleh terima, kita dah faham, kita boleh terima dan kita praktikkan dalam hidup kita. Maka kita punya paradigma, pandangan jauh kita berubah. Tidak sama. Kita tidak mengerti memarahi seseorang. Kalau kita nak mengajar tu lain ceritalah, ya. Tapi itu cuma mengajar. Tapi kalau dari segi isi hati kita, hati nurani kita, tak ada dendam mendendam, tak ada. Kita lihat adalah sesuatu perkara yang mesti terjadi kerana sudah ditakdirkan. Nabi Isa AS berkata, aku ada 12 sahabat, satu pengkhianat. Maka sahabat-sahabat dia yang lain, beritahu kami siapa ya Nabiullah. Kami akan ajar dia betul-betul. Maka Nabi Isa berkata, alaihissalam, jangan kamu buat apa-apa. Dan aku tidak akan beritahu kamu siapa dia. Kerana dia mesti menjalankan tugas dia. Kerana ini sudah ditakdirkan. Tidak boleh lari. Ya? Jadi, ini kita mesti ingat. Kalau kita mau berdekatan dengan Allah, kita mesti terima semua orang ini mengikut takdir masing-masing. Takdir itu seperti skrip kita. Kita ini adalah pelakon dalam drama ilahi. Dan pentas dunia inilah pentas ilahi. Jadi setiap seseorang tu mempunyai skrip atau takdir sendiri. Setiap seseorang tu pelakon di drama ilahi. Tak kira apa juga skrip yang dia terima, dia mesti lakonkan sampai akhir. Jadi dari mula dia lahir, di mana jiwanya dari alam azali masuk ke dalam jasad dia. Jasad dia lah tergantung skrip dia. Dia punya takdir, buku takdir atau buku hidup. Dan dia akan berlakon mengikut skrip yang terlekat di jasad itu. Dan dia hanya habis berlakon bila datang kematian. Jiwanya terlepas daripada jasad dan kitab takdir itu dan masuk ke dalam alam barzakh, berehat sehingga hari kebangkitan. Jadi kalau kita semua boleh terima, semua dalam dunia ni berlakon mengikut skrip atau takdir masing-masing. Jadi kita mesti menghormati sesama sendiri. Bukan saja di antara orang Islam, di antara juga orang kafir, di antara juga haiwan. Di mana jiwa-jiwa yang dari alam azali masuk ke alam dunia ini mendapat skrip menjadi pokok, menjadi haiwan.
burung-burung, unggas, air, dan sebagainya. Dan masing-masing dengan skrip masing-masing. Dan jangan kita fikir mereka itu tak sepatutnya masuk dalam kita punya wawancara atau kita punya tazkirah ni. Kamu mesti ingat, kalian mesti ingat, Allah memberi amanah kepada gunung, kepada langit, kepada bumi. Semua tak nak terima amanah. Manusia terima amanah itu. Kalau bumi, langit, gunung ni bukan macam kita, takkan Allah mau memberi amanat itu. Kalau mereka yang menerima amanat, kita tidak jadi khalifah. Mereka jadi khalifah. Dan dunia ini menjadi earthman. Kan? Dijalankan oleh orang bumi atau orang langit atau orang gunung, bukan manusia. Tapi kita yang menerima. Jadi setiap ciptaan Allah bertasbih kepada Allah. Cara mereka. Mereka semua menyembah Allah, bertasbih cara mereka. Sama macam kita. Dan mereka kalau kamu tengok, kalian lihat, tidak ada pilihan juga. Jadi pokok, haiwan, burung, unggas, dan sebagainya. Jadi gunung, jadi langit, jadi bumi. Kita yang dipilih, kita sanggup terima amanah, iaitu kita dijadikan khalifah. Dan kita yang diberi ilmu yang paling banyak sehingga kita bertamadun. Tapi kalau tengok, haiwan-haiwan pun ada ilmu, ada kebijaksanaan. Kamu kasih monyet besi dengan pisang, tentu dia ambil pisang, dia besi, dia kasih kamu balik. Besi dia kasih kamu, pisang dia ambil. Betul tak? Itu dia ada akal. Kan? Mereka pun ada. Kita tengok bagaimana monyet memecahkan sesuatu benda dengan menggunakan batu. Itu ilmu. Kan? Bagaimana monyet boleh memilih warna, dia tahu yang ada kacang di sebaliknya. Ilmu. Kan? Jadi, tapi kerana kita manusia, kita yang diberi ilmu yang paling banyak. Iqra, bacalah. Allah memberi kita, mengajar kita sesuatu yang kita tidak mengetahui. Jadi, terimalah takdir ini. Bila kita terima takdir, hidup kita aman. Kerana kita yakin yang merencanakan kita punya takdir adalah Allah yang maha bijaksana. Dan setentunya takdir itu tidak sia-sia. Semua yang terbaik bagi kita. Kalau kita boleh faham ini, kita akan hidup aman. Tenteram. Pasal macam kita simpan duit dalam bank, kita tidak khawatir. Tapi kalau kita simpan duit kita banyak dengan seorang sahabat, kita khawatir. Kerana sahabat tu tak menentu. Dengan bank, dia lebih mantap. Sama bila kita taruh hidup kita, kita percaya pada Allah, kita aman. Daripada kita ada kebebasan memilih, kita nak rencana hidup kita sendiri atau kawan rencanakan, tak mantap. Seperti mantapnya Allah. Dengan itu kita rasa aman, tak ada masalah. Dan kalau kita bawa sikit naik lagi standard itu, kita terima semua hidup bersandarkan takdir masing-masing. Maka kita tahu takdir itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita boleh terima masing-masing itu dan kita menghormati mereka seperti kita adalah
pelakon dalam pentas ilahi. Masing-masing ada skrip masing-masing. Dan bila kita faham semua mengikut skrip, kita boleh maafkan, ampunkan dan lupakan. Ini fadilat orang-orang Islam. Banyak kita menempuh kesengsaraan di Indonesia masa Belanda, masa Jepun, Malaysia, masa Singapura, masa Jepun, di mana kita sengsara. Tapi kita dapat memaafkan dan lupakan. Dengan itu Jepun bisa berlabur di Indonesia, di Indonesia, di Malaysia, di Singapura. Belanda bisa berlabur di Indonesia dan sebagainya. Kalau kita tengok Korea Selatan, sampai sekarang tidak dia dapat maafkan Jepun. Sama juga China, sampai sekarang tidak boleh maafkan Jepun. Kerana kerosakan, kematian yang terjadi masa peperangan dunia kedua, peperangan Jepun. Tidak dapat memaafkan hingga sekarang. Tapi orang Islam bisa memaafkan dan melupakan kerana kita tahu ini takdir. Masing-masing terikat dengan takdir. Jadi, kalau kalian bisa menerima takdir dan menerima setiap orang itu berkelakuan mengikut takdir, bukan kehendak pribadi, kalian bisa menerima mereka, memaafkan mereka, melupakan kesalahan mereka. Bukan saja itu, kalian bisa menerima mereka hidup sebagai rakan pelakon bersama, hormat menghormati. Semoga kefahaman ni meningkat di hari muka. Dengan itu dunia menjadi aman, walaupun dia dapat skrip kafirun, kita dapat skrip Islam, dia dapat skrip miskin, kita dapat skrip kaya ke, dan sebagainya. Dia dapat skrip selalu sakit, kita selalu sihat. Bagi kita tidak ada perbezaan. Ini hanyalah lakonan. Kan? Sebab Allah berfirman, hidup di dunia ini hanyalah senda gurauan, main-mainan. Di hari kemudian menunggu kamu kampung akhirat. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi ini secara ringkas supaya kalian faham takdir ini adalah satu yang sangat mulia untuk kita. Jadi sekarang kita akan masuk di dalam kita punya syarahan penerimaan takdir. Jadi Allah tu maha bijaksana. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Tidak satu pun terlupa. Allah tidak lupakan walaupun lebih kecil daripada atom. Semua dia sudah tulis dalam kitab dia yang dipanggil Lauh Mahfuz. Semua dah tulis. Tidak satu dia lupakan. Ini hebat Tuhan kita. Pendek kata, kalau dia lupakan kita, kita hilang satu hari. Besok kita timbul. Tak. Tidak dia lupakan walau sesaat pun. Setiap sesuatu yang ada dalam bumi ini. Kan? Dan takdir itu penuh dengan hikmah. Kan? Maka adakah patut kamu menyangka bahawa kami hanya menciptakan kamu sahaja dengan tiada sebarang hikmah pada ciptaan itu? Tengok. Allah sanggah kita. Ada engkau fikir aku buat sesuatu tak ada hikmah? Semua tu ada hikmah. Bukan saja ada hikmah, ada guna yang sebenarnya. Semua itu ada faedah dan guna sebenarnya. Mungkin kamu benci sesuatu, tapi rupanya
ada banyak kebaikan di dalam perkara itu yang kamu benci. Di sinilah Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan baring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Tentu dia maha bijaksana. Dia tidak akan buat sesuatu sia-sia. Kalau dia buat sesuatu sia-sia, dia tidak boleh jadi Tuhan. Jadi semua yang sudah ditakdirkan mempunyai hikmah, faedah, kebaikan dan sebagainya. Kan? Dan kalau kamu tidak mau percaya, maka Allah tidak akan mengubah keadaan kamu. Sehingga kamu mengubahkan keadaan kamu sendiri. Kalau kata, aku boleh ubah takdir. Kan? Aku boleh bikin hidup aku lebih baik daripada ini. Aku berkuasa. Aku mempunyai akal. Aku boleh buat. Aku tak payah pegang pada takdir. Jadi kamu nak menguruskan hidup kamu. Kita yang pegang pada Allah. Kita menyerah hidup kita diurus oleh Allah. Mana lebih baik? Kamu fikir benar-benar mana yang lebih baik? Kamu menguruskan hidup kamu atau Allah mengurus hidup kamu? Siapa maha bijaksana? Selagi kamu tidak mau berubah, kamu ingat kamu bisa merubahkan hidup kamu, Allah tidak akan menolong kamu. Tapi bila kamu balik kepada takdir, menerima takdir yang rukun iman ke-6, baru datang keamanan, keselesaan, kebahagiaan. Seperti kamu taruh uang dalam bank. Kamu rasa happy. Tidak rasa takut, tenteram. Kamu tahu uang kamu selamat. Daripada kamu taruh uang kamu kepada orang. Tidak ada garanti. Begitu bila kita taruh hidup kita dengan Allah, kita menjadi aman. Tapi kalau kamu ingat kamu boleh ubahkan hidup kamu, kamu nak uruskan hidup kamu sendiri, maka Allah berfirman, Allah tidak akan mengubahkan keadaan kamu sehingga kamu mengubahkan keadaan yang ada pada diri kamu, iaitu kamu mau terima takdir ke tak. Kalau kamu tak nak terima takdir, kamu ingat kamu lebih pandai daripada Allah SWT, uruskan hidup kamu. Allah tidak akan menolong kamu. Maka kamu tidak akan dapat hikmah, faedah, guna sebenarnya, ilmu yang ada, kebaikan yang ada di sebalik takdir. Kerana kamu menguruskan hidup kamu sendiri. Fikir baik-baik. Fikir baik-baik. Kamu nak menyerahkan hidup kamu supaya Allah jaga atau kamu nak sendiri uruskan? Bagi orang yang menyerah kepada Allah SWT, hidup dia, maka dia tenteram, dia tahu Allah maha segala-galanya. Tak ada kekhawatiran. Kamu yang nak menguruskan hidup kamu. Kamu tak tahu esok pun apa berlaku. Lusa apa akan berlaku. Kamu tidak tahu. Datang kekhawatiran, datang kerusingan dan sebagainya. Tidak sama. Melainkan kamu ubah diri kamu balik kepada penyerahan pada Allah. Terima Allah menguruskan hidup kamu, iaitu takdir. Baru kamu dapat keselesaan. Allah tidak akan menolong kamu kalau kamu tidak berubah. Itu dia. Ya? Jadi, yang dikatakan, oh saya ada akal, saya boleh ubahkan hidup saya. Inilah pandangan Mu'tazilah yang ditolak oleh syarak kerana tidak selari dengan sunnah Rasulullah dan para sahabat.
maka perlulah engkau ketahui bahawa musibah yang menimpa kamu tidak akan hilang daripada kamu. Ini takdir. Dan sesuatu yang pasti terlepas daripada kamu tidak akan kena pada kamu. Berarti sesuatu akan berlaku, mesti berlaku. Sesuatu yang tidak akan berlaku, tidak akan berlaku. Kalau kamu kata kamu boleh ubahkan ini, tentu kamu masuk neraka. Pasti engkau akan masuk neraka. Makna kamu ingat kamu boleh ubahkan takdir. Yang boleh kena kamu tak kenakan. Yang tak kena kamu boleh kenakan. Kamu kata kamu boleh ubah takdir. Maka pastilah engkau akan masuk neraka. Tak boleh. Kalau kamu kata kamu boleh mengubah takdir. Dan takdir itu sempurna. Tidak satu Allah lupakan. Tidak ada satu pun Allah lupa. Walau lebih kecil daripada atom, semua sudah dituliskan. Tengok ni. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak ada pula yang lebih besar dari itu. Melainkan semua sudah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Sudah tertulis. Bila tertulis, bila dia firman pun sudah tertulis. Dan tidak akan ada perubahan. Kalau ada perubahan dalam takdir, Allah tidak bijaksana. Satu arkitek buat bangunan. Kalau dah siap, dia kena ubah suai. Dia bukan arkitek yang bijak. Begitu Allah. Bila dia siapkan takdir, tidak akan ada perubahan. Semua sempurna. Tidak akan ada perubahan. Kalau ada perubahan, dia tidak boleh jadi Tuhan kalau tidak bijaksana. Karena itu takdir itu teguh. Adalah ketetapan Allah itu. Suatu ketetapan yang pasti berlaku. Rencana ku teguh. Tidak akan dapat perubahan dalam sunnahullah. Dan saintis pun setuju. Stephen Hawking berkata, hidup kita terikat dengan peraturan-peraturan yang sedia ada. Kebebasan memilih hanyalah satu hayalan. Saintis menerima satu hayalan. Terikat. Perundangan yang sedia ada. Lapar, makan. Tak ada tertulis dalam perundangan. Haus, minum. Tak ada tertulis. Kan? Sedih, nangis. Bahagia, ketawa. Tak ada tertulis. Ya. Ngantuk, tidur. Sakit perut, pergi tandas. Tak ada tertulis. Tapi ini menjadi kita terikat kepada peraturan-peraturan yang sedia ada. Saintis tidak mereka peraturan-peraturan yang sedia ada. Mereka jumpa peraturan-peraturan yang sedia. Sebab itu mereka mengatakan Eureka. Mereka mana kita jumpa sesuatu. Jadi dia jumpa peraturan yang membuat elektrik, yang membuat telefon, yang membuat internet, yang membuat segala sesuatu. Peraturan-peraturannya sudah ada. Mereka boleh jumpa, mereka gunakan dan hasilnya. Itu yang kita ada telefon, kita ada television, internet dan sebagainya. Sudah ada. Mereka berjumpa, Eureka, berjumpa. Ya. Jadi kita terikat dengan peraturan-peraturan yang sedia ada. Kebebasan memilih hanyalah satu hayalan. Jadi menjadi rukun iman. Takdir itu menjadi rukun iman. Rukun iman ke-6. Pertama, percaya pada Allah. Kedua, malaikat-malaikat. Ketiga, kitab-kitab. Keempat, utusan Allah atau nabi-nabinya. Hari akhirat, kiamat. Dan akhir yang ke-6, beriman kepada baik dan buruknya takdir. Sudah menjadi rukun iman ke-6. Dan kalau kita tidak boleh terima ni, kita belum beriman. Seandainya salah seorang antara kamu mempunyai emas segunung Uhud dan dia nafkahkan kepada Allah, tidak Allah terima selagi dia belum beriman kepada takdir. Jadi kalau kamu belum dapat terima takdir, kamu dikira belum beriman. Ya? Belum beriman. Jadi semua
sudah tersurat dalam Lauh Mahfuz. Semua, segala sesuatu, tak ada satu yang terlupa. Semua sudah tertulis dan dikumpulkan dalam kitab induk yang nyata yang diberi nama Lauh Mahfuz, kan? Jadi apa pun kamu nak buat sudah dituliskan. Karena itu Allah berfirman, jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, aku nak buat ini, kecuali kamu mengatakan insya-Allah, dengan izin Allah. Mana kalau sudah tertulis, bisa kamu buat. Kalau tak tertulis, enggak bisa kamu buat. Jadi semua itu kita katakan dengan izin Allah. Berarti sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Kalau sudah, maka terjadi. Dan jika engkau tertimpa dengan sesuatu musibah, jangan berkata kalau kita tak buat begini tidak akan berlaku. Kalau kita tak buat begini tak akan berlaku. Jangan seandainya. Tapi katakanlah Allah sudah takdirkan dan apa yang dia kehendaki pasti dilaksanakannya. Ketahuilah kalau kita seandai-seandai ini membuka jalan bagi syaitan. Saya beri contoh. Kamu baru beli kereta baru, mobil baru. Anak 9 tahun bermain sepeda di depan rumah. Kamu kata jangan bermain sepeda di dekat dengan mobil ayahnya. Jangan sekali-kali kamu bermain sepeda di dekat dengan mobil ayah. Tapi kanak-kanak dia lupa. Dia bermain sepeda dekat dengan mobil kamu, maka terlanggah dan garis mobil kamu yang baru. Jadi kamu jadi marah. Kan sudah diberitahu. Kalau kamu tidak main dekat dengan mobil ayah, tidak akan terjadi nih. Jadi marah, kamu pukul anak kamu. Tengok syaitan sudah masuk. Kamu mengandaikan yang dia yang merosakkan. Kamu tidak lihat itu sudah ditakdirkan. Kalau kamu tidak nampak itu sudah ditakdirkan. Dan kamu mengandaikan kalau dia tidak main di situ tidak rosak akan mobil kamu. Syaitan sudah masuk membuat kamu menjadi marah. Kamu memukul anak. Jadi di situ Rasulullah bersabda, seandainya akan membuka jalan syaitan untuk menggoda. Bila semua sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz, bila dia firman kun, maka terjadilah rencana Allah sampai pada hari kiamat, sampai pada hari untung baik dan jahat, sampai kepada syurga dan neraka. Itu plan induk sudah siap. Macam mana kita tahu plan induk itu sudah siap? Karena Rasulullah bila dia pergi Mi'raj, sallallahu alaihi wasallam pergi Mi'raj, dia melihat ahli syurga dan ahli neraka. Bagaimana ada ahli syurga dan neraka? Dunia belum kiamat. Belum ada hari kebangkitan. Belum ada hari hisab. Bagaimana dia melihat ahli syurga dan ahli neraka? Walaupun ini belum berlaku, plan induk sudah siap. Plan induk Allah daripada awal hingga akhir sudah siap. Yang Rasulullah melihat adalah plan induk dia. Ada yang sudah berlaku, ada yang belum berlaku. Seperti kita lihat, ini hari sudah berlaku. Esok belum berlaku. Esok masih dalam plan induk esok. Ini hari sudah berlaku. Jadi yang belum berlaku masih dalam plan induk. Ya. Jadi ada yang sudah berlaku, ada yang belum berlaku. Ini Allah berfirman. Tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Sebelum kami menciptakannya. Makna dok, sebelum kami mencipta, semua dah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Maka sudah tertulis, maka terjadi. Kan?
esok menjadi ini hari. Ini hari ini adalah sebenarnya esok yang menjadi ini hari. Esok masih dalam plan. Ini hari sudah terjadi. Itu yang Allah berfirman. Melainkan sudah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami ciptakan. Esok sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Ini hari sudah diciptakan. Jadi dia punya plan induk itu sudah siap sampai akhir zaman. Anda sampai akhir, iaitu sampai hari kebangkitan, hari hisab, sampai surga nanti, sampai ke ujung. Rasulullah Mi'raj nampak penghujung plan induk Allah yang masih belum berlaku. Yang masih belum berlaku. Jadi hari ini sudah berlaku, esok belum. Dia macam kita tengok hidup kita berjalan seperti kita tengok ni putaran ini panggil conveyor belt, putaran conveyor belt. Berjalan tidak putus. Jadi kalau tengok dalam ini contoh, Selasa hari Isnin anak ini sakit. Tengok Rabu, Khamis, Jumaat masih dalam plan. Di hari muka, plan hari muka. Selasa hari ini anak ini sakit. Esok kita tengok hari Rabu. Jadi Selasa tu kemarin, Rabu hari ini, maka anak ni masih sakit. Kan? Dan hari Khamis belum turun. Bila turun hari Khamis, bapanya berdoa. Jadi kena doa, bukan berdoa. Kita bukan berdoa, kita kena doa kerana sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Dan hari Jumaat yang belum turun, bila hari Jumaat turun, budak sudah sembuh. Ini ada dalam plan, ada yang sudah diciptakan. Tapi perintah Allah berlaku terus menerus di antara alam langit dan bumi. Terus menerus. Ya. Allah lah pencipta, menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya keduanya dalam 6 fasa. 6 fasa ni atau 6 ion atau 6 hari. Satu fasa ni dikira oleh saintis atau oleh sains adalah 2 bilion tahun. Jadi kalau kita tengok di sini, Raja Perkiraan Sains, satu fasa, tu ada 6 fasa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 fasa. Itu dia firman kun terjadi, jadi fasa 1, 2 bilion tahun dah habis. Fasa kedua, 2 bilion tahun, jadi 2 bilion, 4 bilion dah habis. Kita dalam sini, 4,6 bilion, ini masa kita ni. Ini 6 bilion tahun, 8 bilion tahun, 10 bilion tahun ini yang menjadi kiamat. Di sini matahari gering, bila matahari gering terjadi kiamat. Lepas tu hari kebangkitan, hisab, syurga dan neraka. Ini fasa ke-6, 12 bilion tahun. Inilah masa Rasulullah sampai. Masa dia. Padahal Rasulullah ada di masa ini. Tapi dia melihat ahli syurga dan ahli neraka dalam fasa ke-6. Macam mana dia nampak ahli syurga dan ahli neraka ni? Belum ada kiamat. Belum ada hari hisab, hari kebangkitan. Macam mana dia? Kerana inilah plan induk Allah. Plan induk dia. Kan? Ini sudah berlaku fasa 1, fasa kedua dan 600 tahun sudah berlaku di sini. Fasa ketiga 600 tahun, 4,6 bilion, 600 tahun sudah berlaku di sini. Jadi 4,6 bilion. Yang ini belum berlaku lagi ni. Ini belum berlaku. Ini masih dalam plan induk. Masih. Ini sudah berlaku. Ini sudah berlaku. Macam mana saintis tahu itu? Dia dengan pengetahuan yang yakin. Neraka Jahannam pun kita dapat melihat dengan pengetahuan yang yakin.
Jadi Allah SWT siapkan takdir itu hidup kita semua di dunia ini sebanyak 6 fasa, 6 masa ataupun 6 ion, iaitu satu masa 2 bilion tahun, 6 masa 12 bilion tahun. Kita dalam 4,6 bilion tahun. Kita tinggal lagi 5,4 bilion tahun sebelum dunia kiamat. Lepas tu baru hari kebangkitan. Dan semua dah dituliskan dalam pelan induk ni. Tiada pilihan. Kamu tidak ada pilihan sendiri dalam perkara ini. Kita tidak ada pilihan bila kita lahir. Kita diberi keluarga India ke, Melayu ke, Cina ke, Inggeris ke, Eskimo ke. Tidak ada pilihan. Diberi ibu bapa, adik-beradik, saudara mara, bahasa, budaya. Kita punya agama. Kita punya saudara mara. Negeri kita. Bila kita lahir. Tidak ada pilihan. Kalian lahir di Indonesia. Saya lahir di Singapura. Ada rakan lahir di Malaysia. Tak ada pilihan. Siapa ibu bapa kita, adik-beradik kita, bahasa kita, budaya kita, agama kita. Kita lahir. Alhamdulillah kita semua lahir dalam agama Islam, keluarga Islam. Alhamdulillah. Tak ada pilihan. Itu pasal firman dia, demi sesungguhnya kamu telah tinggal menurut yang terkandung dalam kitab Allah. Kamu akan tinggal menurut kitab Allah sampai hari kebangkitan. Iaitu takdir dia. Tidak boleh lari. Kita akan ikut ni sampai hari kebangkitan. Semua itu terletak pada tangan Allah semata-mata. Daripada itu datangnya buruk dan baik. Dia yang menentukan segala-galanya semenjak dari awal-awal lagi. Syekh Abdul Qadir Jalani. Sudah dia tetapkan. Kita tengok Nabi Adam AS. Dia diteguh oleh Nabi Musa AS. Nabi Musa AS berkata, ya Adam, kerana engkaulah kita semua terkeluar daripada syurga. Apa Adam jawab? Ya Musa, kau tidak tahu ke, sebelum aku makan buah khuldi itu, ini dah tertulis 40 tahun sebelum aku dijadikan. Sudah tertulis. Kita tengok. Apa engkau menyalahi aku atas perkara yang telah ditakdirkan Allah kepadaku 40 tahun sebelum aku diciptakan. Sudah ditulis, sudah ditakdirkan 40 tahun sebelum dia diciptakan. Jadi bila dia diciptakan, dia tak ada pilihan mesti makan. Sudah tertulis. Itu pasal Allah berfirman, kalau kamu berada dalam rumah kamu pun, kalau sudah ditakdirkan, kamu mesti pergi ke suatu tempat supaya menerima maut di sana, kamu akan pergi. Karena sudah ditakdirkan kamu mesti pergi itu. Seorang ibu kata, nak janganlah keluar maghrib. Maghrib ni mak rasa tak senang lah hati mak kau nak keluar maghrib ni. Tapi anak dia, saya mesti keluar mak. Saya dah janji dengan kawan. Saya mesti keluar. Lalu dia bawa motosikal. Keluar. Tidak lama polis telefon beritahu ditabrak oleh lori. Sudah arwah. Mesti pergi punya. Pasal maut sudah dituliskan di sana. Bukan di rumah. Itu pasal mesti keluar. Jadi kalau kita fikirkan. Fikir betul-betul. Takdir ini keuntungan bagi kita, kerugian. Kalau kita pegang pada takdir, setentunya dia menguntungkan. Karena yang merencanakan takdir ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa lagi yang lebih bijaksana
yang boleh mantapkan hidup kita, selesakan hidup kita, memberi kebaikan dalam hidup kita. Hanya Allah yang mengetahui, maha bijaksana. Dia boleh buat. Kalau kita sendiri, kita tak tahu, esok pun kita tahu apa akan berlaku. Allah dia maha mengetahui. Jadi dengan kita berpegang pada takdir, ini adalah satu kebaikan, keuntungan, sesuatu yang dapat membantu kita dalam hidup. Kita tidak jadi pusing, risau atau murung. Ya. Jadi, adakah Allah itu zalim? Orang cacat begini, adakah Allah itu zalim? Tidak. Mengapa tidak Allah zalim? Mereka ini cacat begini. Daripada muda sudah cacat. Kenapa Allah itu zalim? Ini kita cakap secara ringkas dulu. Pertama, orang macam gini masuk surga tanpa banyak kira. Mereka dapat international passport masuk surga kerana dari mereka kecil sampai ke besar, hidup mereka memang OKU, orang kurang sifat. Seperti yang kita tengok di sini, kan, yang miskin dan sebagainya, yang ini pekak, bisu, gila dan sebagainya. Ini semua kita tengok adalah, kalau orang putih, special people. Special people, orang yang special mana, khusus lah, orang yang khusus. Jadi mereka ini ada kecacatan semula jadi, kan? Ini Allah akan beri ganjarannya di hari kemudian, insyaAllah, kan? Dan kita tengok juga, selain daripada kita pandang daripada ganjaran di hari kemudian, kita mesti tengok juga perkara-perkara ini berlaku, ya, selain dari ganjaran di hari kemudian bagi orang yang OKU dan special people, orang khas special. Kita mau tengok dari sudut yang lain. Pertama, seperti kita tengok terjadinya ini berperang di antara adik-beradik, berperang di antara masyarakat, berperang di antara dalam negeri. Kita tengok ni terjadi tsunami, gempa bumi, taifun. Adakah Allah tu zalim? Jadi kita satu tadi telah mengatakan dari segi ganjaran di hari kemudian. Yang kita tengok dari jawapan kita pada perkara-perkara ini, kita tengok jawapan. Pertama, semua yang berlaku pada diri anda, bisu ke, pekak ke, buta ke dan sebagainya, atau berlaku kepada harta-harta anda, ini semua kamu punya ke Allah punya. Dalam firman Allah dalam Al-Quran, semua yang di langit dan di bumi hak Allah. Semua yang di langit dan di bumi hak Allah. Ada kamu punya, kan? Telinga ini kamu punya, rambut ini kamu punya, kaki ini kamu punya. Kamu marah-marah Allah, Allah panggil kamu di belakang hari, mari sini. Kenapa engkau marah-marah aku dalam dunia? Maka perempuan dia sengau, dia marah. Sampai hati engkau, ya Allah, engkau jadi aku sengau. Bila aku sengau, tak ada orang nak kahwin aku tahu. Aku mati andar tu tahu. Tak ada orang nak kahwin aku.
sampai hati kau jadikan aku pengau. Allah kan bertanya, sengau, itu hidung kau punya ke Allah punya? Itu hidung Allah punya. Ada satu yang kita ciptakan. Kalau hidung itu Allah punya, Allah berhak sengaukan. Kaki itu Allah punya, Allah berhak tempangkan. Mata itu Allah punya, Allah berhak butakan. Dia punya. Semua hak mutlak dia. Dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan kepadanya lah dia kembali. Kan? Semua itu. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan, tentu ranap. Maka nikmat mana Tuhan kamu yang kamu ragukan? Dan juga ada firman dia di surah Rahman sini. Fabi ayya rabbikumah tukadziban. Mana nikmatku kau nafi? Kan? Maka segala-galanya adalah hak Allah. Kita tidak mempunyai apa-apa. Kepunyaan mutlak Tuhan, tiada siapa berkongsi milik. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku ada air dengan kurma ini pun kena account, kena. Itu pun hak Allah. Jadi semua dijadikan adalah kepunyaan mutlak Tuhan. Tiada siapa pun berkongsi milik dengan dia. Jadi mana nikmat Allah yang kamu nafikan? Jadi Syekh Abdul Qadir berkata, orang-orang yang zalim itu orang yang mengganggu kepunyaan orang lain tanpa keizinan. Ini semua hak Allah. Dia ganggu siapa punya hak. Dia buat atas hak dia. Tak ada satu pun kita punya. Semua dia punya. Kan? Semua dia punya. Dia tengok firman ni. Maka mana nikmatku yang kau nafikan tu? Tengok ayat dia banyak. Itu yang ayat Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayya rabbikumah tukadziban. Itu dia. Semua hak dia. Kalau hak dia, dia boleh buat apa dia suka pada hak dia. Kalau baju saya punya, saya boleh bakar. Kalau rumah saya boleh cat merah. Kalau kalian jalan, kalian cakap, oh Ustaz, saya enggak suka kamu cat rumah kamu Ustaz merah. Saya akan tanya, siapa kamu? Kami semua pejalan kaki. Maka saya akan kata, oh terus jalan, jangan sibuk. Terus jalan. Kan? Ini rumah saya, ke rumah kamu. Terus jalan. Hak Allah. Jadi satu jawapan. Bukan saja Allah memberi ganjaran di hari kemudian dengan ganjaran yang bahagia, terutama bagi orang yang kurang sifat, cacat dan sebagainya. Kedua, semua hak mutlak Allah SWT. Allah berbuat sesuka hati terhadap hak dia. Dia tak buat pada hak orang, hak dia. Dia berhak membuat hak mutlak. Jadi kita tak boleh salahkan dia. Tak boleh berkata itu adalah kita punya, Allah menzalimi. Tidak, itu hak dia. Kita yang zalim yang mengaku hak kita. Ketiga, semua adalah zat dia. Yang zahir, yang batin adalah zat dia. Itu tadi kita dah belajar pagi tadi. Ciptaan ini hanyalah manifestasi zat. Zat berupa ciptaan. Zat berupa ciptaan. Seperti botol plastik menyerupai botol. Botol tak wujud. Plastik yang wujud. Seperti bangku kayu. Kayu menyerupai bangku. Bangku tak wujud. Yang wujud kayu. Seperti sandal cepet. Getah, karet menyerupai sandal cepet. Sandal cepet tak wujud. Seperti terompah kayu. Terompah tidak wujud, yang wujud kayu. Manusia tidak wujud, yang wujud zat. Zat menyerupai manusia. Kayu menyerupai terompah. Kayu menyerupai
bangku, karet ataupun getah menyerupai sandal cepet. Kan? Banyak lagi lah kita beri contoh. Plastik menyerupai botol, kaca menyerupai piring. Tapi piring itu tidak wujud kalau kau pecahkan yang ada kaca. Kau pecahkan botol plastik yang ada plastik. Kau pecahkan uh, apa tu bangku kayu yang tinggal kayu, tak ada bangku. Begitu juga manusia tidak wujud. Manusia adalah manifestasi zat ataupun zat berupa manusia. Itu dia. Itu pasal dia yang zahir, dia yang batin. Sifat wujud ni tidak selain daripada zat. Itu Profesor Al-Buti. Segala hakikat di dalam alam semesta yang kita lihat dan kita saksikan, kesemuanya adalah limpahan daripada satu hakikat teragung, iaitu hakikat Zatullah Azza wa Jalla. Itu dia. Semua ini adalah zat dia. Zat ciptaan dia. Berupa ciptaan. Zat yang awal ni, yang wajibul wujud ni, berupa ciptaan. Ciptaan tidak wujud termasuk diri kita, tidak wujud. Jadi bagaimana kita mengatakan dia zalim? Bila dia bermain dengan zat dia, kita tidak wujud. Kita tidak wujud, dia bermain dengan zat dia. Kan? Ya, dia bermain dengan zat dia. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh Muhammad, yang membunuh aku. Kita lihat Rasulullah yang panah sehingga kaum Quraisy mati. Bagaimana Allah mengatakan dia yang membunuh? Kerana di sebalik Rasulullah yang mana itu adalah zat dia. Dan yang mati mangsa itu pun di sebaliknya adalah zat dia. Kalau yang mati itu adalah zat dia, maka bagaimana zat boleh mati? Tentu zat tak boleh mati. Jadi bagaimana mangsa itu mati? Itulah dia kata senda gurauan, main-mainan, lakonan. Zat dia bermain, berlakon. Zat dia berlakon, kononnya mati. Mana zat boleh mati? Tapi berlakon. Sebab dia kata, bukan kau yang membunuh aku. Di sebalik Muhammad tu zat dia. Di sebalik mangsa itu pun zat dia. Jadi dia berlakon tu dikata tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurauan, senda belaka. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan Profesor Stephen Hawking berkata, mungkinkah hidup ini adalah satu drama ciptaan komputer ilahi? Itu pandangan dia lah. Jadi selain ganjaran di hari kemudian, kedua, semua hak mutlak dia. Ketiga, dia bermain dengan zat dia. Keempat, manusia tidak wujud. Ini Imam Ghazali berkata, orang yang mengenal diri dia dan mengenal Tuhannya, nescaya sudah pasti ia mengenal bahawa ia tiada mempunyai wujud bagi dirinya. Kita tengok botol plastik itu. Adalah plastik menyerupa botol. Botol enggak ada. Plastik menyerupai botol. Kita tengok piring. Piring tu enggak ada. Yang ada kaca menyerupa piring. Bangku enggak ada. Yang ada kayu menyerupa bangku. Manusia tiada. Yang ada adalah zat menyerupa manusia. Zahir dan batin zat. Kalau kita contoh ni, Muhammad Jamil ni kan, Muhammad Jamil lah. Kalau kita tengok ini plastising, kan, tapi berupa Muhammad Jamil. Tapi kalau kita tahu semua ni plastising, rupa saya Muhammad Jamil. Jadi plastising berupa Muhammad Jamil. Itu saya katakan zat berupa manusia. Jadi
plastising menyerupa Muhammad Jamil, kan? Jadi juga takdir adalah ujian untuk mengajar atau mengajar kita kebaikan, untuk mengajar atau kebaikan. Itu pasal bacalah, mana belajarlah. Allah mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Jadi ujian tu Allah ialah mengajar. Belajar apa silap, apa salahnya. Kita belajar dan dengan itu ilmu kita bertambah. Itu pasal scientists discover catastrophic event behind the halt of star. Mana percaya bila sesuatu berlaku tu, bila di sebalik bencana, setiap bencana yang berlaku tu seperti tsunami, gempa bumi dan sebagainya, di sebalik tu ada tenaga yang besar. Kalau kita dapat tundukkan tenaga ini, masalah kita punya tenaga di dunia ini akan beres. Tapi Allah SWT janjikan akan aku tundukkan langit dan bumi untukmu. Jadi insya-Allah kita akan tundukkan segala bencana ini dan gunakan tenaga di sebalik bencana ini untuk kegunaan kita. Juga kita tengok, kita ni lipas ini. Lipas ini kita lihat, kita benci, kita pijak sampai mati. Tapi lipas ini yang membunuh 90% bakteria yang sangat berbahaya kepada manusia. Dia membunuh. Tapi kita bunuh dia balik. Ya. Ada banyak kebaikan. Ya. Dan Allah berfirman pada Nabi Nuh, buatlah bahtera, dan dia buat bahtera di atas gunung. Dan umat dia ketawakan dia. Oi Nuh, laut dekat sana lah laut, bukan ke atas gunung lah. Macam mana kau buat bahtera atas gunung? Laut kat bawah sana, mentertawakan dia. Tapi apa yang Allah suruh tu ada hikmahnya. Bila air bah naik sampai ke gunung, baru mereka faham. Jadi sesuatu yang Allah sudah siapkan, sudah takdirkan, semua ada kebaikan. Kita tidak tahu. Seperti lipas itulah, kita pijak sampai mati. Ataupun bahtera Nabi Nuh yang bina di atas gunung. Orang bina di tepi laut, kita atas gunung Nabi Nuh. Ada hikmahnya. Allah saja yang tahu. Itu pasal Allah berfirman, tidak sama orang yang tahu dan orang yang tidak. Katakanlah, adakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak? Sama ke orang buta dan melihat? Maka bila kita sudah faham, kita reda. Terima takdir itu, reda, naikkan seperingkat supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya bagaimana dia memikirkan dan menetapkan, maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan, kemudian celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan. Jangan. Kita serah pada Allah. Itulah Islam. Serah, pegang kepada Allah. Tidak seseorang masuk ke dalam syurga dengan amalan dia, tetapi dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk dapat keredaan dia, kita mesti terima takdir dan kita pegang kuat pada takdir itu. Itu pasal kita lihat orang yang pelacur yang kasih anjing minum yang nak mati dari kasutnya, pelacur itu Allah ampunkan dosanya. Dan juga orang yang bunuh 100 orang, Allah ampunkan dosa dia. Satu kerana kasih anjing yang mau mati, kehausan minum. Satu bunuh 100 orang mau bertobat, Allah ampunkan dan masuk syurga. Bukan kerana amalan, kerana keredaan. Untuk dapat keredaan, kita mesti yakin Allah tu maha bijaksana dan pegang kepada takdir. Dan terima takdir itu adalah sebaik-baik untuk kita. Jadi orang yang mengikut keredaan Allah tidak sama dengan orang yang tidak mengikut keredaan Allah. Mereka yang ikut keredaan Allah mendapat
kurniaan Allah yang maha besar. Mereka yang tidak mengikut keredaan Allah, tempatnya adalah seburuk-buruknya. Maka bila kita terima takdir itu, berpaut pada Allah, kita menjadi tenteram, aman, damai. Maka Allah berfirman, hai jiwa-jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi ridai. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Balasan mereka di sisi Allah adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungainya. Dan dengan itu hendaklah kita menyerah. Kita dah faham, kita terima takdir itu sepenuhnya. Sepenuhnya kita terima. Itu pasal ya Muhammad nak langkah pertama-tama menyerah diri. Dan kemudian jika mereka berdebat dengan kamu, kata aku iaitu Muhammad menyerahkan diriku kepada Allah, demikian juga pengikut-pengikut itu menyerah diri kepada Allah. Memang kita tengok orang kafir masih berpegang pada free will, akan bergaduh dengan kita. Tapi kita bila berdebat dengan kita cakap kita dan kita Rasulullah dan kita menyerah diri kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saksikanlah kami Muhammad dan para sahabat adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Maka kita orang beriman juga diperintah supaya menyerah diri kepada Tuhan semesta alam. Inilah Islam. Islam adalah penerimaan sepenuhnya akan takdir ilahi. Pada hari kemudian ku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah ku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah ku redai Islam itu jadi agama bagimu. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah hanya Islam. Jika kamu hendakkan peringkat ini, pakailah Islam dan kemudian menyerah terus kepada takdir Allah. Katakanlah, cukup Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain daripada Dia. Berpegang teguhlah kepada ini siang dan malam. Berpegang teguhlah kepada tali Allah. Pegang teguh, iaitu kita pegang pada takdir. Jangan lepaskan. Jangan merungut. Janganlah merungut dan menyalahi Dia, kerana itu mungkin menyelewengkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya kebanyakan bencana menimpa anak Adam kerana sungutan dan rungutan. Dengan itu janganlah kamu merungut walau badan kamu digunting-gunting, dipotong-potong. Janganlah. Itu Syekh Abdul Qadir Jalani punya pandangan. Jika kamu menyalahi Tuhan dalam hal ini, kamu adalah seorang kafir. Ini Syekh punya pandangan. Kamu salahkan Allah, kamu kafir. Sebab kamu menyalahi Dia dan dengan itu kamu menganggap Allah itu tidak adil. Padahal Dia maha adil dan tidak sekali-kali menzalimi hamba-hambanya. Pasal ada kala satu cakapan salah terjerumuskan orang itu ke dalam neraka sejauh jarak antara timur dan barat. Seperti Abu Lahab. Maka binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa kerana dia memarahi Allah dan memarahi Rasulullah semasa Rasulullah berdakwah, baru-baru berdakwah. Jadi maka mereka tahu keselamatan terletak dalam diam dan berkhalwat, mana sentiasa mengingat Allah SWT. Itu yang kita akan ceritakan selepas ini. Sesungguhnya khidmat kepada Allah kalau 9 dalam diam. Hendaklah bersumpan santun, diam, jangan banyak bercakap, bersabar, berserah dengan sukarela kepada Allah. Ada mata pandang, ada telinga dengar, ada mulut diam. Buatlah tak tahu, tepuklah tangan, buat tak tahulah. Biar si luncai terjun dengan labu-labunya, biarkan. Jadi kesimpulannya, berpeganglah pada takdir dan praktikkan hidup kita di landasan takdir. InsyaAllah hidup kita lebih bermakna, lebih mantap, lebih bahagia, lebih tenteram kerana kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu kita akan dapat keredaan Dia dan kita akan masuk syurga Dia dengan keredaan Dia. Jadi saya berhenti di sini, kembali kepada Bayu untuk acara seterusnya. Terima kasih.
Baik Ustadz, terima kasih. Sebetulnya ini masih ada waktu sekitar 30 menit Ustadz sampai pukul 15 atau kita akan break di sini Break. nanti Kita break ya, break di oke. sini. Belakang tu baru yang kedua, saran yang seterusnya. Oke, baik. Baik sahabat semuanya, kita akan break di sini. Nanti kita akan jumpa lagi 30 menit ke depan.